Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kita sebanyak-banyaknya. Syukur kita tidak terhingga rasa syukur kita kepada Allah, yang mana malam ini kita dapat menyambung kembali pengisian yang bertajuk fakta sebenar di sebalik kisah para Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana pengisian ini telah berhenti pada pertengahan bulan Disember. Kalau tak silap saya, kita berhenti bermula pada 19 Disember tahun 2022 yang lalu. Ini bermakna hampir kita kata dah masuk 5 bulan penangguhan kelas ini berlaku. Namun begitu, Alhamdulillah, tahun lepas kita telah sampai kepada 29 siri. Jadi malam ni adalah siri yang ke-30 yang kita mulakan daripada tahun lepas sampailah kita berhenti pada pertengahan bulan Disember. Kemudian kita sambung balik pada bulan 5 ini. Satu rahmat dari Allah Azza wa Jalla, yang mana Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan hidayah inayah daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat meneruskan kembali pengisian yang telah pun kita jadualkan pada setiap minggu hari Isnin malam Selasa, insya-Allah. Pengisian ini tak lama, kita akan ambil lebih kurang 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita masih lagi membicarakan tentang perkara kemusykilan yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang baru mengikuti ataupun mungkin sebelum ini dapat ikut dan tak dapat ikut, tuan-tuan jangan bimbang. Semua rakaman daripada siri yang pertama sehingga kepada siri yang ke-29, maknanya ada 29 rakaman, bermula daripada fakta kisah Nabi Allah Adam sampailah kepada kisah Nabi Allah Musa. Ada semua itu di-upload di YouTube. Jadi kalau tuan-tuan melihat poster, lepas tu ada link Zoom, kita telah letakkan di bawahnya link untuk dapatkan nota
kemudian link untuk melihat rakaman daripada siri 1 sampai siri yang ke-29. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan tentang kisah Nabi Allah Musa, izinkan saya terlebih dahulu untuk menunjukkan kembali senarai semak topik-topik berkenaan dengan tajuk yang kita akan lalui pada malam ini dan juga pada malam-malam yang minggu-minggu yang akan datang. Okey. Senarai semak ini tuan-tuan dan puan-puan boleh dapati ia ada pada nota siri yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan klik di link Google Drive yang menyediakan semua nota-nota yang yang saya kongsikan di dalam Zoom ini, maka tuan-tuan akan dapati ada untuk nota siri 1. Betul itu nota 1. Okey. Dekat nota 1 itu tuan-tuan boleh saya besarkan. Okey. Tuan-tuan akan temukan pada penghujung nota itu ada senarai para nabi yang kita akan pelajari dalam tajuk ini. Kita akan jumpa mula daripada kisah Nabi Allah Adam sehinggalah kepada kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maknanya ada lebih kurang 4, 8, 12, ada 14 kisah para nabi. Kalau kita campur Nabi Yaqub, Nabi Zakaria, lebih daripada 12 kisah para nabi. Okay, ini senarai pada nabi yang kita akan bincangkan fakta-fakta berkenaan dengan para nabi ini. Jadi kalau kita lihat di apa yang saya paparkan ini, tuan-tuan beberapa kisah para nabi ni yang kita telah selesai. Kisah Nabi Allah Adam, alhamdulillah kita telah selesai. Ada 20 kemusykilan yang kita bincang tentang kisah Nabi Allah Adam. Kisah Nabi Nuh kita telah bincang sebanyak 8 kemusykilan. Kisah Nabi Daud ada 5 kemusykilan. Kisah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam ada 4 kemusykilan. Kisah Nabi Ibrahim 17, Nabi Lut ada 6, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf ada 17. Dan sekarang kita masih lagi membincangkan kisah Nabi Allah Musa yang kesemua sekali kemusykilan yang kita akan bincangkan ada lebih kurang dalam 36 kemusykilan. 36. Okey, setakat ni kita dah sampai kemusykilan yang keberapa? Okey. Untuk kita tahu lebih lanjut, okey, kemusykilan kisah para nabi ni, apa kemusykilan tersebut? Kita jangan bimbang kerana kesemua maklumat itu kita boleh jumpa di muka surat yang ketiga, ada disenaraikan. Kalau tengok dekat sini, kisah Nabi Allah Adam ada 20. Ini senarainya. Ini yang kita bincangkan. Alhamdulillah kita dah selesai bincang. Kemudian kisah Nabi Allah Nuh 8 kemusykilan. Boleh lihat dekat sini apa kemusykilannya. Begitu juga Nabi Hud sampailah kepada kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Kisah Nabi Musa ni alhamdulillah kalau kita kembali merujuk, maksudnya video rakaman yang terakhir sekali, siri yang ke-29, sebenarnya kita dah sampai kemusykilan yang ke-12. Kita dah sampai dekat sini dah. Alhamdulillah. Ini bermakna malam ini kita akan pelajari kemusykilan nombor 13, 14, 15. Okey, kalau ada kesempatan waktu, mungkin kita akan masuk kepada kemusykilan yang ke-16 dan kemusykilan yang ke-17. Sebab kita cuba ambil lebih kurang 1 jam je. Sebab kita pun dah masuk kepada waktu malam ya.
Pak Isya mungkin waktu untuk kita mula berehat, ya. Belajar waktu malam ni dia badan makin penat, otak makin penat, maka untuk fokus lebih lama tu mungkin agak sukar lah. Jadi cukup dengan kita pelajari setiap minggu, sedar tak sedar, Alhamdulillah, kita dah sampai siri yang ke-29 lah. 29 kelas telah pun kita lalui. Dan banyak kemuskilan yang telah pun kita rungkaikan berkenaan dengan kisah para Nabi. Jadi malam ni, kita nak bincangkan tentang kemuskilan nombor 13 ni. Okey, iaitu tentang ketakutan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dia melihat tongkat kayu yang dia lemparkan, yang dia bawa, Allah minta dilemparkan, bertukar menjadi ular, dan Nabi Allah Musa melarikan diri. Takut melihat tongkat kayu dia bertukar menjadi ular. Kat mana kemuskilan dia? Kemuskilannya adalah kita nak bincangkan tentang bagaimana seorang Rasul boleh ada sifat takut sedangkan dia Rasul. Kan? Adakah Rasul ini boleh memiliki sifat takut? Adakah sifat takut Nabi Musa ini merupakan sifat yang tidak boleh ada bagi para Rasul? Ini kita akan bincangkan. Kemudian yang ke-14, kita nak bincangkan tentang hikmah diutuskan Nabi Musa kepada Fir'aun. Okey, maksudnya begini. Kita sedia maklum, setiap Rasul Allah hantar kepada kaum bagi setiap Rasul. Tetapi Nabi Musa ni, Allah Ta'ala utus baginda alaihi salam kepada Fir'aun. Sedangkan kita mengetahui Fir'aun bukan kaumnya. Kaum Nabi Allah Musa adalah Bani Israel. Tapi kenapa Allah utuskan Nabi Musa kepada Fir'aun? Malam ni, insya-Allah, kita akan rungkaikan persoalan ini berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah dalam bukunya Mawaqiful Anbiya'i fil Quran. Kemudian yang ke-15, ni di antara kemuskilan yang fakta yang sering dibincangkan. Kita sedia maklum Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah supaya dilancarkan lidahnya. Kan? Timbul persoalan, kenapa Nabi Musa ni dia minta lancarkan lidahnya? Apa yang jadi kepada lidahnya sehingga dia minta supaya lidahnya ini dilancarkan oleh Allah? Hikayat, cerita yang kita dengar selama ini mengatakan bahawa Nabi Allah Musa ni dia semasa kecil, dia telah menelan bara api sehingga memberi kesan kepada lidahnya. Adakah cerita itu benar? Di manakah datangnya sumber cerita itu? Dan kalau kita sempat, kita akan bincang jawapan sebenar yang ke-16 tu. Kenapa Nabi Allah Musa meminta lidahnya dilancarkan oleh Allah? Tapi kita kena bincang dulu perkara yang ke-15. Betul ke riwayat yang kata Nabi Allah Musa dia telah memakan bara api semasa dia kecil? Itulah yang kita dengar. Itulah yang kadang-kadang kita jumpa dalam sebahagian kitab tafsir. Maka kita akan bincangkan insya-Allah perkara ini pada malam ini. Kalau ada kesempatan kita masuk kepada yang ke-16. Kita tumpu dulu yang ke-13, yang ke-14 dan yang ke-15. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas, tuan-tuan dan puan-puan nampak
hala 7 pengisian setiap hari Isnin malam Selasa, insya-Allah. Okay. Jadi kita akan perincikan perbahasan yang ke-13. Okey. Namun saya memohon kemaafan kepada tentera perempuan kerana untuk malam ini saya tidak sempat untuk kongsikan nota ringkas daripada ayat Quran, terjemahan ayat seperti yang kita gunakan sebelum ini, pendekatan sebelum ini. Jadi saya harap, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan, dengar baik-baik apa yang saya akan sampaikan, dan kalau boleh tuan-tuan bolehlah merujuk Quran terjemahan, kerana fakta yang kita bincangkan ini kita tidak boleh tidak, kita mesti kena merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian kalau ada hadis Nabi SAW, kita akan kongsikan. Baik, kita mulakan perbincangan kemuskilan yang ke-13 tentang takutnya Nabi Allah Musa terhadap kayu yang bertukar menjadi ular. Okay. Untuk dapatkan fakta tersebut, di manakah ayat yang mengatakan Nabi Allah Musa ni dia melarikan diri setelah dia melihat tongkat itu bertukar menjadi ular? Surah utama, ayat rujukan utamanya, yang pertama ia berada dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat nombor 31, muka surat 389. Muka surat 389, ayat nombor 31. Jadi tuan-tuan catat surah Al-Qasas, surah nombor 28, ayat 31, muka surat 389. Kalau tuan-tuan dah jumpa muka surat tersebut, maka senanglah kita nak merujuknya. Ayat yang berikutnya, maknanya surah rujukan yang berikutnya adalah surah An-Namli, iaitu surah semut, surah yang ke-27. Surah sebelum daripada surah Al-Qasas, surah yang ke-27. Ayat nombor 10 dan ayat nombor 11, maknanya ayat 10 sampai ayat nombor 11. Tengok muka surat. Muka surat 377. Muka surat 377, kita akan temukan ayat 10 hingga 11 dalam surah An-Namli, surah yang ke-27, yang merupakan surah utama yang kita nak dapatkan maklumat bahawa Nabi Allah Musa ini takut setelah melihat tongkat yang dilemparkan menjadi ular. Kalau tuan-tuan dah buka kedua surah yang telah pun kita sebutkan, maka marilah sama-sama kita melihat terlebih dahulu surah semut terlebih dahulu. Kita tengok dari sudut susunan surah. Kita tengok dulu surah semut, surah yang ke-27, ayat 10 hingga ayat nombor 11. Buka muka surat 377. Ayat nombor 10, kalau kita baca dalam surah An-Namli, kita akan menemukan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk buat apa? Wa alqi 'asaka. Allah kata, campakkanlah tongkatmu. Kemudian Nabi Allah Musa campakkanlah.
Maka Allah Ta'ala kata lagi, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira walam yu'aqib. Okay. Setelah Nabi Allah Musa campakkan tongkatnya, dia melihat tongkatnya itu bergerak tangkas, bergerak dengan cepat seperti seekor ular kecil. Kita katakan ular kecil kan dia maju je. Tengok ular tu laju dia menyusup kan. Maka ketika dia tengok tongkat dia cepat-cepat bertukar menjadi ular yang kecil, maka berpalinglah Nabi Musa melarikan diri dan dia tak tengok dah. Dia dah tak toleh ke belakang dah. Okey. Faham cerita dia kan? Okey. Kemudian setelah Allah melihat Nabi Musa ni melarikan diri, maka Allah Ta'ala panggil Nabi Musa. Allah kata, la takhaf. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, la takhaf. Jangan takut, kata Allah. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Allah mengatakan, sesungguhnya para rasul tidak sepatutnya berasa takut semasa menghadapku. Okey, kita tahu peristiwa tongkat Nabi Musa ini bertukar menjadi ular adalah setelah dia naik ke Gunung Tursina. Dan ketika dia naik ke Gunung Tursina, itulah Nabi Musa dipilih oleh Allah, dilantik oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul. Okay, jadi dekat atas Gunung Tursina itulah Nabi Musa diberikan dua mukjizat. Satu mukjizat itu kayu yang dia bawa Allah tukarkan menjadi ular. Okey, itu ayat nombor 10. Okey. Kalau kita baca ayat tambahannya nombor 11, Allah mengatakan illa man zalama summa baddala husna ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Ayat 11 Allah kata, tetapi siapa yang melakukan kezaliman, kemudian dia ubah kezaliman itu dengan dia buat kebaikan selepas melakukan kesalahan, maka sesungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, ayat 11 surah An-Naml adalah ayat yang Allah nak cerita topik lain. Dia topik lain tu maksudnya Allah nak bagi tahu kepada Nabi Musa, siapa-siapa yang ada buat kezaliman, dia ada buat kesalahan, dia buat dosa, kemudian dia bertaubat, dia buat kebaikan, Allah Maha Pengampun. Okey. Berdasarkan ayat 10 yang kita baca tadi, memang kita dapati Nabi Musa melarikan diri, tak toleh lagi ke belakang setelah dia melihat tongkatnya bertukar menjadi ular. Kemudian Allah Ta'ala minta Nabi Musa untuk beranikan diri, jangan takut. Okey. Kita bincang dulu ayat nombor 10 dan 11 surah An-Naml. Okey, jom kita teruskan dengan surah yang berikutnya, iaitu kita tengok dekat kita tengok dekat surah Al-Qasas. Okey, kita nak tengok ayat 31 terlebih dahulu. Okey, buka seperti saya sebut tadi, buku surat 389. Kita tengok ayat nombor 31. Apa yang berlaku kepada Musa? Okey, ayat 31 surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk dia buat apa? Wa an alqi 'asa, untuk dicampakkan tongkatnya. Okey, apabila Nabi Musa melihat tongkat yang dicampakkan itu tahtazzu ka'annaha jannun wala mudbiran walam yu'aqib. Okey, apabila Nabi Musa dia tengok tongkatnya bertukar secara cepat menjadi ular, sama seperti ayat 10 surah An-Naml tadi, Nabi Musa melarikan diri, tak menoleh lagi ke belakang. Okey, namun
Allah Ta'ala panggil Nabi Musa kembali. Ya Musa, Allah kata, wahai Musa, aqbil. Okey, Allah Ta'ala kata, Musa, datanglah kemari. Allah panggil, Musa, Musa, mari sini, marilah kemari. Lepas tu Allah kata apa? Wala takhaf. Allah kata, jangan takut Musa. Innaka minal aminin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya engkau dalam kalangan orang yang akan mendapat keamanan. Maknanya Allah Ta'ala kata, wahai Musa, engkau adalah salah seorang yang Allah akan berikan ketenangan. Okay, jangan takut, kata Allah. Baik. Berdasarkan surah Al-Qasas ayat 31. Berdasarkan surah An-Naml ayat nombor 10 dan ayat nombor 11, kita dapati Nabi Musa telah takut. Bukan takut biasa-biasa, tapi tersangat takut sehingga melarikan diri setelah melihat tongkatnya bertukar menjadi ular. Okey. Apa masalahnya pada isu ini? Okey. Isu ini kita dapat maksudnya kita dapat satu fakta bahawa para rasul pun mereka mempunyai sifat takut. Okey, seperti Nabi Musa. Jadi untuk jadi seorang rasul, bukan sifat takut itu tidak dibenarkan. Kita belajar sifat wajib rasul apa? Ada 4 kan? Siddiq, tabligh, amanah, fatanah kan? Allah tak kata pun sifat rasul ni mesti tak perlu takut. Okey. Kalau kita kaji lagi kan, kenapa Nabi Musa ni dia sampai takut, dia takutnya sampai melarikan diri, Allah panggil dia tu. Okey. Kita cara untuk memahami perasaan Nabi Musa ni, tuan-tuan kena kembali ingat. Kita kena bawa diri kita berada pada tempat Nabi Musa. Okey, cuba tuan bayangkan. Okey, cuba kita gambarkan. Dahlah naik bukit Gunung Tursina seorang-seorang. Lepas tu pula gelap di waktu malam. Lepas tu pula kayu bertukar menjadi ular. So agak-agak boleh terima tak takutnya Nabi Musa tu? Seorang diri naik ke Gunung Tursina yang tinggi. Gelap pula pada ketika itu. Kan, lepas tu tukar pula menjadi ular. Okey, ini menunjukkan kepada kita semua, okey, bahawasanya apa yang berlaku kepada Nabi Musa itu diterima di dalam agama. Maknanya takut Nabi Musa tadi merupakan takut, kita panggil apa? Takut yang apa? Dia panggil apa? Dia panggil takut yang takut yang fitrah yang ada pada manusia. Ialah seorang diri, tak ada teman, gelap, duduk tempat jauh daripada orang, lihat pula haiwan yang sangat mengerikan. Maka takutnya Nabi Musa itu sebenarnya adalah takut, dia panggil apa? Takut yang fitrah. Takut manusia ni semua orang ada takut. Okey. Maknanya ketakutan Nabi Musa ini dia panggil ketakutan yang tak salah lah. Jadi kita tak boleh kata bahawa tak sepatutnya Nabi Musa ni takut. Dia Rasul, kenapa dia perlu takut? Tak. Ayat ini menunjukkan Nabi Musa itu seorang manusia biasa. Dia ada hati, dia ada perasaan, dia ada emosi, pun Nabi Musa takut. Okey. Yang kedua, untuk kita mengatakan takutnya Nabi Musa ini bukan menjadi satu kesalahan, tidak mencacatkan pun kemuliaan pangkat Rasul tu. Tidak, bukan satu keaiban pun takut ni. Tidak menjejaskan pun kemuliaan Nabi Allah Musa. Kerana apa? Kerana kita tak jumpa pun mana-mana ayat yang Allah tegur Nabi Musa.
Kan? Tak ada pun ayat yang Allah kata kau sebagai Rasul sepatutnya kau tak boleh takut. Kita jumpa pada ayat sebelumnya, kan Allah pujuk dulu. Kan Allah kata Musa, marilah kemari. Okay, jangan takut, kata Allah. Engkau kena tenang. Kalau bertemu dengan Allah kata dia bukan nak takutkan Rasulnya. Menunjukkan bahawa Allah mengiktiraf sifat takut kepada Nabi Musa. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, engkau termasuk salah seorang yang Allah Ta'ala memberikan sifat rasa aman. Jadi inilah kemusykilan yang ke-13 berkaitan dengan Nabi Musa yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Semoga-moga terlerailah jawapan sifat takut yang ada pada seorang Rasul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan perbincangan kita kepada kenapa Nabi Musa ini Allah Ta'ala utuskan dia kepada Firaun. Sedangkan Nabi Musa ini dia ada kaumnya sendiri, iaitu Bani Israel. Dan kita pun sudah sedia maklum, kita sebut tadi awal-awal, bahawa setiap Rasul dia ada kaumnya, maka dia diutus kepada kaumnya. Tapi kenapa Nabi Musa ni diutuskan bukan pada kaumnya? Firaun bukan kaumnya. Pembesar Firaun bukan kaum Nabi Musa. Lepas tu, kaum Firaun itu pun bukan kaum Nabi Allah Musa. Tapi kenapa Allah utuskan? Okay. Jadi, terlebih dahulu, sebelum kita rungkaikan kemusykilan itu, kita kena dapatkan terlebih dahulu di manakah ayat rujukan yang kata Nabi Musa bertemu dengan Firaun, Allah hantar kepada Firaun. Ayat ini kita kena dapatkan terlebih dahulu. Okey, ada beberapa surah. Okey, surah yang pertama, saya minta tuan-tuan catat. Kalau nota, tak perlulah catat, tapi sebab nota saya atas kelemahan diri tak sempat nak siapkan pada malam ni, insya-Allah nanti saya akan kongsikan kemudian. Okey. Surah yang pertama, tuan-tuan kena rujuk dalam surah An-Nazi'at. Surah nombor 79. Okey, ayat 15 sampai ayat nombor 19. Okey, muka surat 583 sehingga 584. Okey, surah An-Nazi'at, surah nombor 79, ayat 15 sampai 19, muka surat 583 hingga 584. Okey. Surah yang kedua adalah surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 di dalam susunan surah Al-Quran. Okey, ayat 10 sampai ayat 11, muka surat 367. 367. Okey, sambil-sambil tuan-tuan tulis, tuan-tuan tolong semak apa yang saya kongsikan, takut saya tersalah. Okey. Surah yang ketiga, untuk dapatkan maklumat Nabi Allah Musa dihantar kepada Firaun, sedangkan Firaun bukanlah kaumnya, adalah surah semut, suratul Namli, surah nombor 27, ayat nombor 12, ayat nombor 12, muka surat 377. Muka surat 377. Kalau saya sebut muka surat ni, maksudnya kalau kita buka mushaf, kita buka Quran terjemahan, biasanya muka surat itulah kita akan jumpa ayat yang ke-12. Okey, dah selesai. Okey. Kemudian ada satu lagi surah, iaitu surah Al-A'raf. Surah yang ke-7, ayat 104 sampai 105, muka surat 163 sampai 164. Surah
Al-A'raf. Okey. Keempat surah ini, kita tengok dulu 3 surah yang pertama ya, An-Nazi'at, Asy-Syu'ara dan juga Suratul Naml. Kita menemukan memang Allah menyebutkan bahawa Nabi Musa diutuskan kepada siapa? Kepada Firaun. Kenapa? Nanti kita akan terangkan dulu. Kita dapatkan dulu fakta itu. Kalau kita tengok ayat nombor 15, 16, ayat nombor 17 dalam surah An-Nazi'at, kita akan jumpa perkataan Fir'aun. Kita akan jumpa perkataan Fir'aun. Yang Allah sebut Fir'aun. Allah kata, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Allah kata, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang melampaui batas. Okey. Apabila kita baca dalam surah Asy-Syu'ara pula, okey, kita akan jumpa ayat nombor 10 dan ayat nombor 11, kita akan jumpa Allah sebut dengan kalimah qauma Fir'aun. Allah kata kaum Fir'aun. Jadi kalau kita baca ayat lengkapnya, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kena ambil ayat nombor 10. Allah kata, wa idh nada rabbuka Musa ani'til qauma adh-dhalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Okey, jadi surah Syu'ara jumpa Allah kata pergilah bertemu dengan satu kaum yang zalim. Siapa kaum zalim tu? Kaum Fir'aun. Okay. Kemudian kalau kita buka dalam surah An-Naml ayat nombor 12, Allah menyebutkan perkataan Fir'aun. Allah kata dalam surah An-Naml ayat nombor 12, Allah berfirman, ila fir'auna wa qaumihi. Allah sebut tu Fir'aun dengan kaumnya. Allah kata kepada Fir'aun wa qaumi dan juga kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menggelarkan Fir'aun dengan kaumnya adalah qauman fasiqin. Adalah kaum orang yang melakukan kefasiqan. Kalau kita baca surah Syu'ara ayat 10, Allah menggelarkan kaum Fir'aun adalah kaum yang zalim. Okey. Kenapa Allah nak menghantar Fir'aun? Kenapa Allah nak hantar dan utuskan Nabi Musa nak pergi dakwah kepada Fir'aun juga? Okey. Para ulama tafsir kata begini. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadidi, beliau mengulas, beliau mengatakan benar memang Allah Ta'ala hantar Nabi Musa kepada Fir'aun dan Allah juga menghantar Nabi Musa kepada kaum Fir'aun. Allah juga menghantar Nabi Musa kepada Bani Israel. Okey. Jadi kita dapati dakwah Nabi Musa ni dia ada dua peringkat. Peringkat tu maksudnya apa? Dakwah yang sebenar-benarnya, maksudnya kita kata ada dua objektif lah. Objektif utama Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa ni sebenarnya adalah untuk Bani Israel, kepada kaumnya. Okay. Manakala dakwah Nabi Musa pergi kepada Fir'aun dengan kaumnya adalah objektif yang kedua sebenarnya. Objektif yang kedua. Maknanya objektif utama adalah kepada Bani Israel. Objektif yang kedua adalah kepada Fir'aun dengan kaumnya. Okay. Tapi kalau kita baca kalau tuan-tuan ikuti pengisian kronologi kisah Nabi Musa, Allah Ta'ala hantar Nabi Musa kepada Fir'aun dulu, barulah kepada Bani Israel. Namun
Bani Israel itu sebenarnya dakwah, objek dakwah tujuan Nabi Musa yang utama, manakala yang kedua yang bukan utama Firaun dengan kaumnya. Kenapa nak dakwah Firaun? Kenapa nak hantar juga Firaun kepada, kenapa Allah nak hantar utuskan Firaun, Musa kepada Firaun? Kerana kita tahu tuan-tuan, Firaun ini seperti kita belajar tadi ayat surah An-Naml ayat nombor 12 kata Firaun kaum yang fasik, kaum dia fasik, dia adalah orang yang zalim. Maka Allah Ta'ala menghantar Nabi Musa adalah untuk menakutkan, memberikan amaran, untuk mengubah kejahatan Firaun, kezaliman Firaun kepada kebaikan. Itu kita boleh jumpa dekat surah An-Nazi'at. Kenapa, apa yang Nabi Musa berkata kepada Firaun. Dan jawapan yang satu lagi, kenapa Nabi Musa kena jumpa juga Firaun? Kerana kita tahu Nabi Musa kena membawa keluar, Nabi Musa kena membebaskan Bani Israel daripada cengkaman, daripada pendinasan Firaun. Ini kita tuan-tuan kena rujuk dia dalam surah Al-A'raf, ya, ayat nombor 105, muka surat 163, 164 seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-A'raf, ya, ayat nombor 105. Okey, ayat nombor 105, muka surat 164, kita akan jumpa ayat itu Nabi Musa dia cakap dekat Firaun. Dia cakap apa? Kalau kita baca dekat ayat nombor 164 tu, kita tengok baris yang kedua. Baris kedua muka surat 164, baris yang kedua kita akan jumpa Nabi Musa kata apa? Fa'arsil ma'iya bani Israel. Nabi Musa kata kepada Firaun, dia kata apa? Dia kata, bebaskanlah Bani Israel. Jadi kita dapati Nabi Allah Musa diutus juga oleh Allah kepada Firaun, bukan sekadar untuk dakwah Firaun, bawa Firaun ini menjadi baik, kan, tidak mensyirikkan Allah, tidak zalim, kan. Okey. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga memerintahkan Nabi Musa untuk deal dengan Firaun, membebaskan Bani Israel. Dan kita tahu, memang Firaun tidak membebaskan Bani Israel, sehingga Nabi Musa membawa Bani Israel keluar daripada Mesir secara diam-diam, akhirnya dikejar oleh Firaun. Okey, ini adalah jawapan ringkas mengapakah Nabi Allah Musa dihantar oleh Allah kepada bukan kaumnya, iaitu kepada Firaun, pembesar dan kaum Firaun. Secara tak langsung kita mendapat maklumat tambahan kenapa Nabi Musa ini selalu ceritanya diulang-ulang dalam Quran. Okey, kita sedia maklum, kisah Nabi Rasul yang paling banyak Allah repeatkan, Allah buat repetition, at-takrar, diulang, adalah kisah Nabi Musa. Lebih daripada 30 surah dalam Quran ada kisah Nabi Musa. Al-Baqarahnya, Al-A'raf ada, Taha ada, kan. Nabi Musa. Kenapa? Salah satu daripada banyak alasan justifikasi, Nabi Musa ini, ia bukan sekat dia punya bebanan dakwah dia bukan dekat kaum dia saja, tapi juga kepada Firaun. Lepas tu Nabi Musa kena bawa pula kaum dia keluar daripada penindasan, daripada raja yang zalim. Berbeza dengan nabi-nabi yang sebelum. Kalau kita baca kisah dia keluar, kan, Nabi Allah apa? Tak ada, Nabi Musa. Maknanya bebanan tugas Nabi Musa ni sangat banyak. Sebab itu Allah Ta'ala nak ingat, Allah Ta'ala sebut banyak kisah Nabi Musa dalam
lebih kurang 34, 35, lebih 30 surah dalam Al-Quranul Karim. Antara sebabnya itulah bebanan dakwah, tugas yang perlu dipikul oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okay, selesailah kemusykilan yang ke-14 kisah Nabi Musa. Baru kita nak bincangkan perkara kemusykilan yang ke-15. Okey, hikayat cerita kenapa lidah Nabi Musa ini tidak lancar, kenapa dia doa untuk lidahnya dilancarkan. Okey, sebelum kita lanjutkan kemusykilan yang ke-15 ini, tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan, boleh ikuti dengan jelas. Saya tengok ada tak soalan. Link di YouTube. Okay, ada soalan tak? Cuba tuan-tuan bersuara. Saya nak tengok. Saya boleh dengar tak suara tuan-tuan dan perempuan? Boleh tak? Boleh, Ustaz. Saya tak dengar suara tuan-tuan. Boleh tak? Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Boleh pun. Okey, sebab sebelum ni ada yang dia bertanya tapi saya tak dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pun dah 9.52, ada 8 minit lagi. 8 minit ni macam tak sempat juga sebenarnya untuk kita kupas asal usul di mana sumber yang kata Nabi Allah Musa ni dia pernah memakan bara api. Dia diberi pilihan antara nak makan tamar ke nak makan bara api. Dan Nabi Musa masa kecil dia pilih bara api. Apakah riwayat tersebut itu benar? Adakah riwayat itu tersebut boleh digunakan sebagai hujah? Ini kita nak bincangkan pada kemusykilan yang ke-15, tapi waktu sudah lanjut. Mungkin kita sambung insya-Allah minggu depan. Sebab nak ulas tu panjang lagi. Perlukan kepada menyebutkan sumber dari mana. Tapi saya boleh kata pada peringkat awal, kalau macam kita orang awam, kita kata kita dengar daripada ustaz kita lah, betul tak? Kita baca dalam tafsir lah, betul. Tapi mesti setiap satu fakta tu mesti datang dari mana sebenarnya. Maka para ulama cari tau. Kaji. Oh, jumpa. Ada sebenarnya. Dia bukan daripada hadis Nabi SAW, tetapi ia daripada perkataan seorang sahabat Rasul SAW, namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya apa yang masyarakat faham tentang lidah Nabi Musa ni dia termakan bara api tu, kita kata dari sudut penerimaan maklumat itu tak salah lah, bukan direka-reka. Ia ada daripada perkataan, daripada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cuma para ulama bincang, kenapa para sahabat lain tidak riwayatkan seperti itu? Dan adakah pendapat Ibnu Abbas itu boleh kita jadikan sebagai hujah? Maksudnya, boleh tak pendapat itu kita pegang dia? Ini kita kena bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah ya. Hari Isnin. Kita mula mungkin dah 9.10 sebab Isyak. Lepas tu mungkin kalau lelaki dia dah sampai masjid, dia nak balik masjid, balik surau. InsyaAllah paling lewat pun 9 suku kita dah mula dah. Baik, ada apa pun soalan, pertanyaan tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga pengisian ini dapat mengukuhkan apa yang pernah kita pelajari selama ini. Okey, dalam masa yang sama kita dapat mempelajari sudut pandang yang berbeza, dan dalam pengisian ini moga-moga tuan-tuan mendapat penerangan yang jelas, penerangan yang terperinci bagi sesuatu fakta yang dikemukakan. Jadi kita
kita ada kemampuan untuk menganalisis, kita ada kemampuan, ada masa, ada tenaga untuk kita untuk menyaring maklumat-maklumat yang tersebar di buku-buku, di YouTube dan sebagainya. Moga-moga pengisian ini sedikit sebanyak boleh membantu kita semua untuk berpegang, merujuk kepada fakta-fakta yang terpilih, fakta-fakta yang lebih kuat, seperti mana kajian yang dibuat oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah. Jumpa lagi insya-Allah. Nota tuan-tuan tunggu, nanti tuan lihat dekat link Google Drive tu, insya-Allah nanti kita akan masukkan apa yang kita pelajari pada malam. Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.